Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini adalah PBD apps. Apa yang ada? Okey, ini adalah untuk data entry lah. Timestamp, tarikh, nama murid, nama kelas, tajuk, kemahiran, TP dan catatan. Kalau tarikh tak nak pun tak apa sebab kita boleh ambil daripada timestamp. Tapi kalau nak, biar. Kalau tak nak, delete je. Kemudian kita ada reference iaitu tajuk, kemudian tahap berapa yang kita nak masukkan, kemudian ada nama murid, ada nama, sekejap saya masukkan nama, lupa ni, nama murid, kemudian tahun dan ada nama kelas. Okey, contoh. Saya buat contoh satu data untuk PBD ni. Okey, jap saya pause untuk ambil data. Okey, saya dah masukkan datanya nama murid. Okey, ini adalah data nama murid, tahun, tingkatan. Okey, kalau nak senang lagi, kita tukar je. Copy ataupun kita cut. Copy dulu. Kita insert di belakang. One right. Okey, kita letakkan nama dia macam ni. Macam ni. Tahun, nama dan kita delete dulu. Tahun, nama kelas dan nama murid. Lagi senang untuk app kita nanti. Okey, dah siap. Kalau banyak lagi, contohnya tahun 1, tahun 2, tahun sampailah semualah. Kita masukkan tahun, nama kelas, nama murid. Okey, sekarang ni kita dah ada PBD, dah ada timestamp, nama murid, nama kelas. Okey, nama kelas sini tahun, nama kelas. Jadi kita ubah sikit PBD kita. Sini adalah kita insert satu lagi. Insert one left, iaitu tahun. Tahun ataupun tingkatan, nama kelas, tajuk, kemahiran dan TP. Okey, dah siap. Sekarang apa yang kita kena buat? Kita akan cipta new tab appsheet.com. Kita akan create satu aplikasi. Okey, my account, my app. Okey, kita akan make a new app. Create, start with your own data. Okey, yang ni kita buat contohnya PBD. Cikgu kata nak English je. English. Okey, PBD English. Kemudian ini others. Choose your data. Data yang kita nak ambil tadi daripada PBD app. Copy je. Copy. Letak di bahagian search. Paste dan kita search. Okey, dah ada PBD app. Kita akan klik lah. Klik dan select. Ni macam kita nak buat app daripada scratch lah. Tadi cikgu dah bagi idea yang cikgu nak sistem PBD yang ada nama murid. Nama murid ni dah ada. Dan kita dah ada SK, SP, ada tema. Okey, kita nak buat dulu. Okey, ni kita pangkah dulu. Okey, PBD 10. Ni PBD. Apa PBD-nya? PBD, iaitu kosong. Apa yang kita nak masukkan data? Okey, kita nak supaya mudah untuk kita masukkan data. Kita cancel dulu. Kita akan import lagi datanya. Okey, kita klik pada data. Kita nak data. Yang bawah-bawah ni, data ref dan data murid. Yang tu kita nak juga. Jadi kita akan add table for data. Cuma data ni kita nak dalam bentuk dia tak berubah. Dia dalam bentuk read only. Klik read only. Save. Data read only. Dalam ni kita ubah. Dalam ni kita tambah dan sebagainya. Tapi di app hanya untuk baca sahaja. Okey, kemudian kita nak lagi ref, klik ref. Ref pun kita nak read only juga.
Klik pada read only, save, dan satu lagi data, iaitu nama data murid, bukan nama, data murid. Okey, kita atas add table lagi satu, dan yang tu pun kita di app kita nak supaya dia boleh baca je, read only. Okey, dah siap. Data murid ni kita nak read only, klik read only dan kita save. Okey, yang pentingnya sekarang ni kita berada di PBD. PBD nah. Kita cari PBD. Mana PBD ni? Pentaksiran bilik darjah. Okey, PBD ni. PBD yang akan memainkan peranan sekarang ni. Klik view column. Okey, kita lihat. Okey, kita akan jadikan key-nya ialah timestamp. Tick and tick. Okey, kalau kita lihat ni tambah, dah ada 4 hari bulan 8 dan masa. Okey, tarikh tukar kepada date sahaja. Date. Okey, kalau tarikh kita boleh select bila. Okey, dan seterusnya nama murid. Klik pada nama murid. Kita nak nama murid ni dia base kepada tahun, nama kelas, nama murid. Base kepada data murid. Macam mana kita nak buat? Okey, dan dulu kita buat tahun dahulu. Senang. Klik tahun. Okey, data valid. Klik. Kita nak ialah daripada data murid tahun. Okey, jadi kita akan buat data murid. Okey, kemudian kurungan tahun. Tutup kurungan. Okey, dah siap. Kita klik pada button save. Klik dan siap yang pertama. Untuk tahun. Kemudian nama kelas, klik data validnya. Okey, apa yang kita nak tulis ni? Data murid, nama kelas. Okey, kita akan buat data murid, kurungan, nama kelas. Tutup kurungan dan kita klik button save. Bawah ni ada save lah. Klik save. Dan barulah kita masuk dalam nama murid. Klik nama murid. Data validnya ialah, okey, apa yang kita nak masukkan? Sama, data murid, nama murid. Okey, data murid. Okey, kurungan, nama murid. Kurungan. Simple je. Okey, kemudian kita klik button save. Dan save. Kalau kita lihat sekarang ni, banyak lagi ni. Tajuk kemahiran belum lagi. Sekarang ni kita lihat dahulu. Okey, kalau kita lihat, okey, ini nama murid ni. Kita kena select. Okey, contoh kita ada select tahun 3. 3 apa? Dia base pada nama murid lah. 3 dedikasi dan sebagainya. Okey, untuk kemasukan data murid tu. Tajuk, kemahiran, TP, catatan. Okey, seterusnya kita nak buat yang lain pula. Okey, info ni apa yang dicakap ni? Kenapa kuning? Timestamp was not marked require. Okey, timestamp. Timestamp je. Kita masuk dalam data balik. View column. Timestamp wajib isi ya. Timestamp row yang kedua. Okey. Wajib isi dia panggil. Editable. Dia panggil require. Okey, timestamp. Okey, save. Okey, dah. Selesai. Jadi, kita nak tambah lagi. Nama murid, tahun, nama kelas. Tengok balik. Oh, tak cantik macam ni ni. Kita kena susun balik. Bukan nama murid dulu. Data ni tahun dulu. Data murid
PBD ni. Okey, saya akan susun balik. Saya akan insert. Insert one left. Nama ni saya letak lepas. Cut. Paste. Okey. Saya susun kedudukan. Okey. Supaya tahun, nama kelas, baru keluar nama. Jadi bila kita dah susun kedudukan tu, kita kena buat apa? Rejana. Regenerate. Yes. Sebab kita dah usik. Okey, kita tunggu dah jana balik. Kita boleh tengok dia akan tukar tarikh, tahun, nama kelas. Okey, baru senang. Contohnya 3 apa kita nak? 3 dedikasi. Dia akan paparkan hanya murid 3 dedikasi sahaja. Dan okey, sekarang ni kalau nama murid ni kita nak dia dalam bentuk boleh pilih ramai-ramai. Kita kena tukarlah tag ni kepada enum list. Kalau kita tukar enum list, kita save, kita boleh pilih ramai dalam satu masa. Tapi kalau nak cantik, kita pilih satu je lah. Teks tadi. Pilih satu. Okey, pilih satu je cantik. Barulah catatan murid lain-lain berlainan. Alamak. Beringus. Okey, kita save balik. Okey, seterusnya nama murid tajuk. Tajuk kita akan gunakan reference. Iaitu ni tajuk ni. Tajuk. Macam mana kita nak gunakan? Okey, kita klik pada tajuk. Teks kita tukar kepada reference. Okey. Source-nya ialah ref. Okey. Dah siap. Kita tengok dan kita save. Kita tengok reference dia. Untuk tajuk tadi Okey, ref. Dah ada lah. Tajuk ni dah ada. Boleh pilih. Kemudian kemahiran. Kemahiran. Mana kemahiran? Kemahiran dalam data. Iaitu skill. Kemahiran dulu. Kita nak tema dulu. Tema, kemahiran, skill, SP. Kita rejana balik lah. Skill ni kita kena tukar ni dulu. Kita nak tajuk. Tajuk dah ada. Kemahiran. TP. Tak perlu. Tajuk kemahiran. Kita nak tambah lagi ni. Insert one left. Sebab cikgu nak yang terperinci kan. Ni TP pula. Insert one left. Okey, kemahiran dah ada. Kita nak apa lagi tadi? Kemahiran SK ataupun SP lah. Kita masukkan SP contoh dah. Okey, kita tukar. Dan dulu kita kena rejana. Contohnya kalau cikgu nak dalam ni ada SK, SP pun boleh. Lepas kemahiran ada SK, SP dan sebagainya. Boleh. Contoh dah. SK perlu tak? Ni saya tak tahu ni. Yang mana cikgu nak? Ataupun terus SP pun boleh. Kalau terus SP macam mana? Standard pembelajaran. Okey, kita akan tambah dalam PBD ni contohnya standard pembelajaran lah. Standard pembelajaran. Ataupun SP kan? SP. Bila kita tambah satu row ni, kita kena rejana balik. Barulah timbul SP kat sini. Yes. Okey, dah ada SP-nya. Kalau kita lihat sini, kemahiran dah ada, SP dah ada. Okey, SP pula. SP. Kemahiran tak ada lagi ni. Kemahiran data, kemahiran ialah skill. Jadi kita akan ambil data, skill. Kemahiran, klik
text data valid, iaitu data skill. Data kurungan skill, tutup kurungan. Dan kita klik pada button save. Dan nanti kita boleh select lah. Save dulu. Nanti paparan dia bila kita pilih baru dia keluar. Okey, SP pula lah. Tadi kemahiran SP pula. Klik SP. Okey, SP pun data valid. Okey, SP-nya ialah yang ni. Data SP. Data kurungan SP tutup kurungan dan kita klik button save. Dan save. Okey, dah siap. Tahap penguasaan. Okey, tahap penguasaan. Kita klik pada TP. Okey, tahap penguasaan ni mungkin kita boleh buat contohnya untuk select lah. Kita panggil enum. Okey, kita klik pada button enum. Okey, kita nak contohnya TP1. Type dia TP1. Ni saya nak tunjuk yang type pula. TP2. Kita tak nak, dia ada di reference-nya, tapi saya tak nak tunjuk yang di reference sebab tadi dah tunjuk kan. TP3, TP4, TP5 dan TP6. Okey, dan ada 6 je, klik done. Okey. TP dah ada berapa tahap penguasaannya. Dan akhir sekali catatan. Klik pada catatan. Kita nak dalam bentuk kita nak sama ada nak panjang, long tag. Boleh buat 2 ataupun 3 baris lah. Kalau nak pendek je 1 baris, pilih text. Text sahaja. Kalau nak panjang barulah long text. Klik dan kita klik save. Sekarang ni terlihat aplikasi yang kita dah bina tadi. Okey, contoh untuk pengisiannya. Pada bila kita buat pentaksiran tu, okey, untuk murid tahun 3 sebab sekarang ni hanya ada murid datanya tahun 3, T3. Kita boleh pilih boleh tambah T1, 2, 4, 5, 6. Okey, T3 tajuk My House. Kemahirannya, okey, kita boleh pilih speaking. Bila kita klik speaking, dia akan keluar yang ni. Untuk 2. Dan kalau kita select kemahiran lain, contohnya untuk kemahiran reading, dia akan select nombor yang 3.2, 3.1. Contoh ni. Kemudian TP, kita nak bagi TP berapa? TP 3. Oh, kita tak pilih lagi ni. 3 apa tadi? 3 tekun. Pilih nama murid. Okey, kalau 3 dedikasi, nama lain lah. Untuk murid 3 dedikasi saja. Okey. My House, Reading dan catatan. Okey, contohnya kalau lah TP3 ataupun TP4, kita buat sini tahniah lah. Tahniah dan sebagainya. Bila kita klik button save ni, bila kita klik button save, dia akan sinkro data ni. Data ni dia akan sinkro dan hantar ke PBD kita. Dia akan keluar lah ni. Timestamp, tarikh, tahun berapa, nama kelas, nama murid. Ni tajuk Ni tajuk My House, kemahiran reading, SP ni. Okey, SP ni panjang. Kita boleh buat contohnya turun ke bawah lah. Red tag. Okey, contoh. TP dan catatan. Okey. Itu contoh catatan dan sebagainya. Data-data ni nanti kita boleh hantar ke data studio untuk kita buat satu analisis dan sebagainya. Cantiklah.
Okey, contohnya dalam ni apa yang wajib diisi. Dia ada require. Ni adalah require. Okey, kita nak semua wajib lah. Semua wajib isi. Tick require. Jadi tak boleh nak skip lah. Okey, dah siap. Kita klik save. Okey, ini adalah app kita dan paparan kita. Macam mana kita nak paparkan? Dia ada sekarang ni PBD. Ada T3. Data. Okey, ini adalah data. Kita panggil SP. Standard pembelajaran. Aduh, baik dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lepas 2 dos. Dan mungkin kita nak buat form. Auto, dia panggil apa? Auto. Bila kita nak dah siap, dia open balik. Kita pergi bahagian UX. Ini contoh UX. Kita nak data view-nya ialah PBD. Jadi dia ada dah sini add that view. Ataupun kita ambil lah yang ni, tak apa. Mana-mana lah. Contohnya kita nak yang PBD untuk masukkan data. Klik. Okey. Dan kita tukar. Kita tukar dia dalam bentuk form. Klik form. Dia akan auto ni. Aduh lah. Kemudian kita nak dia dalam bentuk auto save, auto reopen. Lepas kita dah masukkan catatan, kita boleh save. Dan dia buka balik form ni. Okey. Save. Okey, saya lupa nak tunjukkan berkaitan ikon kat bawah ni. Ikon. Ni data PBD. Kita nak ikon PBD ni. PBD ni ikon contohnya pensel. Turun bawah. Tukar sini. List ni kepada contohnya pensel. Pen. Kita boleh ambil lah. Klik pen dan save. Alhamdulillah. Okey, dah siap ni. Timestamp. Contoh tebak tahun 3. Kita nak skip. Okey. Ni kita skip Kita tak pilih. Boleh tak kalau kita buat tak pilih? Save. Tak boleh sebabnya ada data yang kita skip, iaitu nama kelas kita tak pilih lagi. Kena pilih nama kelas, pilih nama murid. Contohnya Amar. Okey, tarikh pun kena pilih. Contohnya 4. Barulah kita boleh save. Kita dah save, data tersebut akan dihantar ke di sini. Tahun 4, Amar, tajuk apa, kemahiran apa, SP apa. Kalau ni kita tak nak, contohnya ada yang belakang ni tak nak, boleh. Kita boleh ambil yang dia punya 3.23, tu macam mana kita nak ambil? Ada cara dia. Nanti saya tunjuk lepas ni. Macam mana kita nak ambil yang nombor je, tak nak ambil yang perkataan. Okey. Contoh untuk tahun 3 lain pula. 5 hari bulan contoh Tahun 3 tekun dan dia akan paparkan nama murid 3 tekun, contohnya Ain. Tajuknya 3 tekun ni kita dah sampai food please. Kemahiran iaitu kita nak writing. Okey, SP-nya dia akan tunjuk yang 4 je lah. Contohnya 4.11. TP yang murid tu dapat ialah contohnya TP2. Catatan ni masih lemah. Okey, sila sila dah blank lah. Sila tingkatkan usaha anda. Okey. Save. Dia auto open balik.
Okey, kita lihat pada datanya yang 3 apa tadi? 3 tekun lah. Untuk murid yang ketiga. Dia akan keluar lah. 3 tekun, Ain Natasha. Tajuknya kemahiran, KSP-nya tahap penguasaan dan catatan. Kita boleh besarkan ni. Double klik. Okey. Yang ni kecil je sebab tahun. Tarikh pun sama, kecil je. Okey, itu ada datanya yang kita telah siapkan tadi. Ada data, daripada data-data ni kita akan blend di data studio. Kita akan bina dashboard lah. Okay, itu dalam episod yang kedua. Ini saya tunjuk contoh lah. Contohnya cikgu tengok, okey, nak ada warna-warni. Tarikh, tahun, nak warna-warni kan. Ataupun TP ni tak nak dalam list ni, kita nak dalam bentuk button. Boleh. Okey, contoh. Macam mana kita nak dalam bentuk button? Okey, kita pergi bahagian data. PBD ni. Okey. Kita nak dalam bentuk button tak? Macam TP dalam bentuk button. Tukar je. Turun bawah dia ada button. Bila kita klik done, dah dalam bentuk button. Tak nak dalam bentuk button, TP, kita boleh tukar lagi. Dia ada banyak pilihan. Ada start dan dia keluar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama dengan apa tadi? Sama dengan apa? Kemahiran. Sama dengan kemahiran. Kemahiran ni kita tak nak klik untuk list. Boleh. Kita klik pada kemahiran, pensel ni. Kita tukar je. Oh, sini tak ada. Yang ni biarlah. Ni sebab dia bukan dalam bentuk enum list. Kita kena tukar dulu. Kena tukar dalam bentuk teks ni, tukar kepada enum. Barulah enum tu kita boleh tukar dalam bentuk button dan sebagainya. Okey. Aduh. Seterusnya kita nak cantikkan, contohnya nak warna-warni. Dia ada format Okey, dalam data ni dia ada, kita panggil apa Dia panggil column, slicer, user setting, option. Okey, dalam UX, paparan UX ni dia panggil format rule untuk kita nak warna-warni tulisan. Okey, contohnya tulisan ni warna hitam je. Kita nak tukar dia ada format rule, kita boleh tambah change form, PBD ni, ataupun change icon. Change form dulu lah. Kita nak contohnya kita nak tukar warna untuk PBD. Font color. Okey, contoh satu kita nak tukar tahun Tahun ni kita nak supaya dia dalam warna apa? Kita boleh tukar. Klik. Dah kotak dia. Ni warna T3 ni kita nak warna apa? Tukar je. Dia akan berubah. Bila saya save. Okey, kita lihat highlight color, tag color. Klik. Okey. Kemudian nama kelas. Nak tukar yang nama kelas. Kita kena tambah. Kita panggil mana? Tambah rule. Okey, ni kita nak nama kelas. Klik nama kelas. Okey, kita turun bawah, nama kelas kita nak warna apa pula? Warna merah. Okey. Bila kita klik, nama warna merah. Ataupun kita nak ada ikon dalam ni. Klik je lah. Klik. Dia akan bagi ikon dalam. Okey, warna. Tulisan warna merah. Ni rule yang seterusnya. Dia kena satu persatu lah. Underline. Oh, tak cantik. Bold. Masih tak cantik lagi. Uppercase. Semua huruf besar. Kalau ada huruf kecil. Strike. Okey, contoh Sekarang ni kita nak tambah pula tajuk ni. Tajuk nak warna lain. Tu
warna lain. Kita klik add lagi. Save dulu, kita add row. Itu panggil row lah. Untuk warna-warni dan sebagainya. Tambah row lagi. Add new format. Mana row? New format row. Yang ni kita nak tajuk pula. Nak warna-warnikan tajuk. Klik tajuk. Okey, mana tajuk? Tajuk kat dalam Tajuk ni kat dalam, tak nampak. Okey, klik tajuk. Kemudian kita nak ada tepi ni tak nak bulat. Kita nak mentol. Okey, dah ada mentol. Nak warna pula. Klik je. Okey, mentol warna merah. Dalamnya warna apa warna biru lah. Tulisan warna biru. Contoh dah. Okey, klik save. Tu contoh lah. Nanti cikgu boleh explore sendiri apa app sheet ni ada. Nampak pelik lah, macam-macam warna ada kan. Okey, contoh tarikh. Tarikh ni boleh tukar. 3, dedikasi, nama murid. Okey, nama murid tak tukar tadi Tajuk je kita tukar. Okey. Kemahiran tak tukar lagi. SP. Kemudian TP ni catatan tahniah. Okey, kita klik save. Ada yang tak pilih. Apa tak pilih Dah pilih. Dah pilih. Okey. This entry is required. Ni kita tak pilih. TP 6. Klik save. Okey, dah siap. TP 6 seorang murid dapat Okey, kita tunggu data tu disynchronize. Dia akan hantar ke spreadsheet kita, PBD. Dah keluar. Timestamp, tarikh, tahun berapa, nama kelas, nama murid. Ni tajuk. Tajuk pun kalau nak cantik kita gunakan wrapping tag di turun bawah. Where were you yesterday? Okey, kemahiran, kemudian SP, TP dan catatan. Okey. Banyak lagi ni kalau cikgu nak explore ni. Masih banyak lagi kita boleh explore. Okey, contohnya kita nak masukkan logo atas ni. Macam mana kita nak masukkan logo? Klik info. Dia ada dashboard. Boleh edit logo dan sebagainya. Background, view name, header. Ni. PBD ni. Ataupun PBD ni sendiri kita nak tukar. Contohnya masukkan nama sekolah kita. Masih boleh. Masukkan logo. Kemudian, nak warna. Klik. Dia akan keluar warna biru kan. Atas, bawah. Sekarang ni kita nak warna apa? Warna merah. Dia akan berubah lah. Logo ni nak tukar. Dia ada bahagian info. Saya save dulu. Nak tukar logo pula. App logo. Ni dia yang dia bagi. Contohnya kita nak apa. Tapi kalau kita nak logo kita sendiri. Kita klik custom. Dan kita tukar sini. Klik pada file ni. Okey. Daripada Google Drive kita kena letaklah logo sekolah dan sebagainya. Contohnya saya nak masukkan logo sport. Search ada tak sport? Contohnya saya nak masukkan logo sport. Bila saya select, dia akan berubah logo ni. Ataupun cikgu kata saya nak tukar PBD ni masukkan nama sekolah. Boleh. Okey, kita klik pada UX. Dia ada PBD kan? PBD, view name PBD. Tambah je lah. Contohnya PBD SK PKS. Huruf kecil dah ambil. SK PKS. SK Pengkalan Kubur Salor. Bila kita klik save, dengan sendirinya dia akan auto lah. Okey. Lama dah ni. 34 minit. Ni daripada scratch kita nak bina sistem untuk data entry PBD sekolah kita lah. Okey, contohnya sekarang ni datanya ada 5, kita nak masukkan yang ke-6. Contoh lagi. Tarikh, pilih tarikh, contohnya esok. Audioga ni 3 tekun lagi. Kita nak murid yang pertama, Ahmad Firdaus. Tajuknya ialah welcome. Kemahiran, writing pula.
Okey, bila writing, dia select nombor 4. Contohnya kita ambil yang basic, no learning standard. TP yang murid ni dapat ialah 3 ataupun 5. Sini tahniah lah 5. Tahniah ataupun congratulations. Klik save. Data tu akan disynchronize, hantar ke sini. Dah hantar dah. Welcome, writing, tahniah. Okey, dashboard tu saya akan buat dalam episod yang kedua lah. Sebab ni episod ni dah panjang dah. Jadi kita jumpa lagi dalam episod kedua pembinaan aplikasi PBD dan dashboard sekali. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.